اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, baris yang ke-12 daripada bawah. Surat 4, baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan erti wajib pada syarak itu barang yang tiada tasawur. Tasawur bahasa Arab tu. Rumi dia tulis macam mana? Tasawur. Kita dalam bahasa Melayu kita ni ada tak menggunakan perkataan tasawur? Ada? Tasawur apa makna? Ada tak dalam bahasa Malaysia kita lah tasawur? Di tasawur ni tiada tergambar, tiada terupa pada akal ketiadaannya, ketiadaan barang. Seperti mengambil lapang bagi jirim. Dan mustahil itu barang yang tiada tasawur pada akal adanya, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Jadi misal tu agak ni agak nak kena huruf panjang pula jadi misal tu. Kalau kita nak misal kepada pembicaraan kita ni, wajib pada akal seperti ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil pada akal seperti ketiadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kepada ni hak pembicaraan kita. Tapi kita ni nak faham dulu apa dia yang dipanggil wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Kita bicara berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul nanti. Tetapi wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal, bukan hanya berkait dengan pembicaraan sifat Allah dan sifat Rasul. Ni contoh ni. Mana wajib pada akal? Mengambil lapang bagi jirim. Mana contoh mustahil pada akal? Sunyi jirim daripada gerak dan diam. Tu. Ini contoh. Wajib pada akal, mustahil pada akal, semata-mata tu dulu. Tapi kalau pergi kepada nak contoh pembicaraan kita ni, wajib pada akal seperti ada Allah Subhanahu wa ta'ala, sidik para rasul. Tu contoh. Mustahil pada akal ketiadaan Allah, mustahil pada akal. Contohnya lagi kazib, dustanya para rasul. Itu contoh mustahil pada akal.
Kalau nak pergi contoh kepada hak pembicaraan kita. Tapi ni nak cerita hak semata-mata wajib pada akal, mustahil pada akal. Ini sambungan yang terdahulunya, permulaan yang wajib, permulaan yang barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal akan yang membawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasul. Mengenal Allah ni mengenal akan hukum, sifat yang wajib pada akal bagi Allah, sifat yang mustahil pada akal bagi Allah, sifat yang harus pada akal bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam permulaan bicara kitab Faridatul Faraid ni, dia masuk pada bicara dah ni. Masuk kepada dia panggil maudhu' ilmu tauhid. Dia panggil bicara maudhu' ataupun dia panggil pembicaraan ataupun agenda gitulah dah. Maudhu' ni maudhu' ilmu fiqh lain, pembicaraan ilmu fiqh lain. Maudhu' pembicaraan ilmu tasawufnya lain. Pembicaraan ilmu tauhid adalah untuk mengenal Allah, mengenal Rasul dan untuk mengesahkan enam rukun iman. Jadi dia sudah mulai masuk kepada maudhu' ilmu tauhid dalam kitab Faridatul Faraid. Sebelum tu bicara agama, bicara Islam, iman dan ihsan tu lebih umum lagi tu, lebih terbuka. Yang sebenar-benarnya pembicaraan ilmu tauhid adalah mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu maudhu' dia. Jadi dia sudah masuk kepada maudhu' pembicaraan ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal Rasul. Hak permulaan barang yang wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Dia pun kemudian didatangkan apa dia wajib pada syarak terdahulu. Kemudian mengenal akan hukum sifat Allah, sifat Rasul, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus pada akal. Disusuli pula dengan apa dia pengertian wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Ada pada ni. Ni huraian kepada pembicaraan, huraian daripada hak permulaan maudhu' dalam kitab Faridatul Faraid. Kemudian dia hanya datangkan wajib pada syarak sahaja. Kalau balik kepada hukum taklifiyah, hukum syariah kita panggil, kalau balik pada hukum taklifiyah, dia ada 5. Dia ada wajib pada syarak, sunat, haram, makruh. Dalam kitab Al-Misbahul Munir didatangkan kelima-lima tu. Dalam kitab Faridatul Faraid dia tak tambah cerita panjang. Didatangkan takrifan erti wajib pada syarak sebab kitab ni sebut bermula permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Jadi wajib pada syarak didatangkan erti dia. Lepas tu wajib je, sunat, haram, makruh. Itu dalam usul fiqh tu. Bukan dalam ilmu tauhid. Dia tak hurah panjang. Dalam Al-Misbahul Munir didatangkan kelima-lima hukum taklifiyah tu. Wajib, sunat, haram, makruh. Ni tak. Dia hanya datangkan hak kitab ni royak. Apa dia? Permulaan barang yang wajib pada syarak. Apa dia wajib pada syarak? Kemudian mengenal akan Allah dengan bahawa mengetahui akan hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah. Disusuli pula apa dia wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Hak hukum taklifiyah datang satu saja, bukan datang 5. Hak wajib hukum akal didatangkan 3. Wajib, mustahil, harus.
Tapi dalam kitab ni tak datangkan satu laginya hukum adah. Tak datang hukum adah. Hukum adah ni bagi 3 juga. Wajib, mustahil, harus. Dan kita Al-Misbahul Munir didatangkan hukum adah. Hukum syarak taklifiyah yang 5, hukum akal yang 3, hukum adah yang 3. Tapi dalam kitab Faridah taklah, dia cuma datangkan hak pembicaraan kitab Faridah. Permulaan yang wajib pada syarak, apa dia? Wajib pada syarak. Kemudian dia kalau bicara bab wajib pada syarak, dia wajib pada syarak ni, hak kata wajib pada syarak, sunat, haram, makruh ni, ini dipanggil hukum taklifiyah. Hukum syarak ni, kalau kita balik pada hukum syarak yang sebenar, adalah hukum yang terhenti atas syarak yang cerita. Waktu panjang bicara tu. Tapi biasanya wajib syarak bicara ni, dia pergi kepada hukum akal juga. Dia panggil hukum akal aridi, dia panggil. Waktu bicara panjang. Sebab kalau kira hukum syarak, hak hukum taklifiyah yang 5 tu bisa bicara dalam usul fiqh tu. Hak wajib pada syarak ni, hak Quran kata mana? Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Tu wajib pada syarak Tuhan satu. Sebab apa? Sebab dihantarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah Tuhan yang satu. Ada panggil wajib pada syarak. Itu sebenarnya. Ada ni. Didatangkan pula huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Itu dipanggil wajib pada syarak belaka tu. Dipanggil wajib pada syarak. Contoh wajib pada syarak lagi. Quran kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas akan merasai kematian. Itu dia panggil wajib pada syarak kematian. Ada ni. Wajib pada syarak kematian tu. Bukan wajib syarak mati boleh pahala, tak mati berdosa. Bukanlah tu. Kau syarak taklifiyah tu lain. Wajib pada syarak ni terhenti atas syarak yang cerita. Allah yang cerita. Allah cerita tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Ada Tuhan kata gitu kok, wajib mati. Wajib pada syarak sebab Quran cerita. Wajib pada syarak macam wajib semayang ke? Itu wajib pada syarak juga. Ni permulaan agama mengenal Allah, wajib syarak juga. Itu bicara lain. Itu bicara barang yang diberi pahala atas mengerjakannya, barang yang dijanji seksa atas meninggalkannya. Itu hak kata hukum taklifiyah yang 5. Hak kata wajib pada syarak, tiap-tiap yang bernyawa merasai mati kerana Quran sebut gitu. Ada ni. Bukan wajib syarak hak hukum 5 tu. Kalau wajib syarak hukum 5, mati boleh pahala, tak mati berdosa. Tak kena gitu huraian dia. Tapi ni dalam kitab-kitab Jawi, halus-halus tu banyak cerita perkara ni. Dalam kitab Faridah tak ada. Dia dari segi hukum akal lain. Dari segi hukum akal lain. Hukum akal zati lah, hukum akal hak asal. Kita dah ayah cerita panjang. Ambil sikit-sikit lah. Dari segi hukum akal ni perkara yang berdasarkan kepada keputusan akal. Akal tak terima nak kata ketiadaan, dipanggil wajib pada akal. Akal tak terima nak kata sungguh dan ada, atau dipanggil mustahil. Akal terima kedua-dua. Ketiadaan pun akal terima, sungguh ataupun ada pun akal terima, dipanggil harus.
Kita nak balik kepada jangan cerita hal Quran lah, cerita hak akal semata-mata. Mati seseorang, hak tadi ayat Quran, kullu nafsin za. Payung ngaji. Akal boleh terima tau. Kita hidup sekarang, akal boleh terima lah. Dah kita hidup sekarang ni. Selagi mati, akal boleh terima tau. Hidup, kita hidup, akal boleh terima. Dah kita hidup ni kan. Mati tu akal boleh terima tau. Hidup selama-lama akal boleh terima. Mati pun akal boleh terima. Tidak panggil harus pada akal. Mati ni harus pada akal, bukan wajib. Wajib pada akal dengan bahawa akal tak terima kalau tak mati. Tu panggil wajib pada akal. Akal boleh terima, Allah Ta'ala kuasa. Ni cerita akal ni. Dia dah tadi Quran sebut tu hukum syarak. Jangan tukar bimbo. Kita nak tanya hukum akal. Sekarang ni hak kullu nafsin za'iqatul maut tu, tiap-tiap yang bernyawa merasai kematian. Itu hukum syarak, bukan hukum syarak taklifiyah. Hak kata permulaan agama pada permulaan yang wajib pada syarak mengenal Allah, wajib pada syarak sembahyang, wajib pada syarak puasa. Tu bicara lain. Itu bicara hukum taklifiyah yang 5. Hak wajib syarak yang saya sebut di sini, hak mana? Hak Tuhan royak. Tuhan royak tiap-tiap yang bernyawa merasai mati. Maka mati seseorang adalah wajib pada syarak. Sebab Quran royak gitu. Mustahil tak mati. Kalau tak mati, jadi bercanggah pula dengan ayat Al-Quran. Mustahil. Tuhan kata tiap-tiap yang bernyawa merasai mati. Tiba-tiba tak mati. Jadi tak betul lah firman Allah Ta'ala. Mustahil pada syarak tak mati. Sebab Quran kata mati. Tapi dari segi akal,
tilik pada kekuasaan Allah. Allah nak kekalkan hidup, boleh. Allah nak matikan bila-bila masa, boleh. Jadi hidup mati kita ni harus pada akal dia panggil. Kita tak kita cerita minggu depan pula. Hak saya sebut tadi kata harus pada akal mati, itu dipanggil hukum akal zati. Kita pergi pada selapis lagi hukum akal aridi. Aridi ni apabila kita tilik kepada Quran beritahu. Bila kita tilik pada Quran beritahu, tiap-tiap yang bernyawa merasai mati. Akal boleh terima tak sebab tilik ayat Quran ni? Akal boleh terima tak kalau tak mati? Akal tak boleh terima sebab bercanggah dengan ayat Quran. Dia panggil ni wajib akal aridi, yang kita panggil hukum syarak tadi. Dipanggil hukum syarak dan juga dipanggil wajib akal aridi. Hak saya sebut tadi harus pada akal kematian, sebab akal boleh terima, mati akal boleh terima, tak mati akal boleh terima, sebab Allah Maha Kuasa. Itu harus pada akal, kita tilik akal semata-mata. Dipanggil hukum akal zati. Hukum akal sungguh-sungguh. Hak tak tilik kepada perkara lain. Kita tengok Quran duk kata gitu tu, kullu nafsin za'iqatul maut. Dari segi akal kita boleh berlaku tak? Boleh tak? Dari segi akal kita boleh tak? Hak Quran kata tu tak berlaku. Boleh tak? Akal dia terima tak? Ni tilik pada Quran pula kata ni. Bila Quran kata kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang menyawa merasai mati, Quran wayak gitu. Akal boleh terima tak? Quran kata tu tiba-tiba tak berlaku. Akal tak boleh terima sebab Quran kata pasti benar. Tilik pada Quran, maka wajib akal aridi kematian seseorang. Aridi ni apa? Aridi ni makna kita tilik kepada perkara lain, bukan tilik pada akal semata-mata. Tilik kepada Quran royak. Quran royak tu kematian, maka wajib pada akal mesti Quran kata tu berlaku. Tu dia panggil wajib syarak juga tu. Wajib syarak apa? Wajib berlandaskan kepada Quran yang royak. Hukum akal semata-mata harus dia mati. Tapi kalau kita tilik hukum akal pun, kita ambil hukum akal, tapi kita pergi letang depan tu Quran royak ni, tiap-tiap yang bernyawa merasai mati Quran royak ni. Dari segi akal kita, hak Quran royak ni boleh tak? Hak Tuhan kata mati jadi tak mati, boleh tak? Tak boleh, jadi tak kena ayat Quran pula, mustahil, akal tak terima. Kalau hak Quran kata mati, tiba-tiba sampai masa tak mati, Quran jadi bohong lah pulaknya, akal tak boleh terima. Maka mati seseorang dari segi hukum akal, tapi aridi lah, dipanggil wajib akal aridi. Dia perkara ni sebenarnya okey je kitanya, cuma istilah-istilah tu je lah pada ni. Istilah-istilah je kita jadi agak kadang-kadang payah kita nak mengikuti. Lepas bila kita soal balik, okey, kita semata-mata duduk sini je, akal je, jangan duduk kira ayat Quran lagi, kita duduk sini. Seseorang yang bernyawa ni, kita yang hidup ni mati. Mati kita ni dari segi akal kita mesti mati, ataupun boleh mati dan boleh hidup selama-lama. Ini dia tak ada kira hak telah berlaku orang lain tu, kita kira kita ni. Ni kita hak hidup ni. Mana kalau kata mati akal boleh terima ke tak? Boleh terima. Kalau kata tak mati, boleh terima tak? Jangan tengok kata orang lain mati pula kita orang lain. Kau tahu kita kan? Akal boleh terima tak kalau kita tak mati? Boleh terima. Tuhan boleh buat belaka waktu tu. Akal boleh terima. Kalau Tuhan nak kekalkan hidup, akal boleh terima. Tengok tu Tuhan kekalkan ahli syurga dan neraka hidup selama-lama tu. Ada ni. Hak Tuhan belaka. Maknanya kalau tilik kok akal semata-mata, kita ni mati ataupun kita kekal hidup, akal boleh terima kedua belah. Pada ni mati ya pun akal boleh terima. Kalau kata mati tak berlaku pun akal boleh terima. Pada ni tak mati baru kita hidup,
selama-lamanya. Kalau terima kedua belah, dia panggil harus pada akal. Ni tidak akal semata-mata. Quran tu ayat kullu nafsin za'iqatul maut tu, tiap-tiap yang bernyawa merasai kematian. Kalau letang dengan ayat Quran, kita fikir kau akal pula. Ayat Quran kalau kata mati tiba-tiba tak mati, ayat Quran jadi bohong ni. Akal tak boleh terima. Quran kata tidak berlaku. Maka apabila Quran kata tiap-tiap yang bernyawa merasai mati, maka mati tu wajib pada akal. Tapi aridi, selepas kita datangkan ayat Quran di hadapan kita, aridi dia panggil, bukan zati, bukan asal. Wajib akal aridi ni dipanggil wajib syarak. Apa makna wajib syarak? Hukum yang terhenti atas Allah yang kata, Allah yang hantar. Allah kata di mana? Dalam ayat Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Kena jaga. Tak apalah, kita slow-slow je. Lepas tu kita ulang pula. Nak ambil contoh lagi. Qiyamah, dunia dihancurkan. Qiyamah, dunia dihancurkan. Qiyamah ni dunia hancur. Dari segi hukum akal, duduk hukum hak mana? Kita tak masuk lagi wajib akal, mustahil akal, harus akal ni. Tapi kita biasa ngaji dah hak wajib akal, mustahil akal, harus pada akal. Kita duduk ngaji dah. Kita bukan baru ngaji ni, hukum-hukum ni sifat 20 ni. Kita tanya dulu pun tak ada pelik. Ini ilmu biasa je ni. Nak tanya dari segi hukum akal, qiyamah, dunia ni dihancurkan. Dari segi hukum akal, qiyamah ni duduk sebelah mana? Mesti berlaku qiyamah. Akal tak terima qiyamah tak berlaku. Duduk tangga tu. Keletih dah malam ni, siang hari kerja dah. So fikir akal je. Sekarang ni qiyamah. Hukum akal ni bukan nak cerita bab rukun iman. Rukun iman tu hukum syarak. Tu hak Nabi datangkan waktu tu hak rukun iman. Tak, kita nak cerita hak hukum syarak, kita nak cerita hukum akal dulu. Qiyamah. Dari segi akal. Dari segi akal, qiyamah ni termasuk di dalam barang yang tiada tasawur, tiada tergambar pada akal, ketiadaannya ketiadaan qiyamah. Kalau kata dak qiyamah, termasuk dalam barang yang tidak tergambar pada akal, dak qiyamah, gitu. Ini wajib pada akal, iaitu barang yang tiada tergambar pada akal ketiadaannya. Itu wajib pada akal. Kalau buat contoh qiyamah, maknanya tidak tergambar pada akal ketiadaan qiyamah. Tak berlaku qiyamah, akal tak boleh terima. Mesti berlaku qiyamah. Itu panggil wajib pada akal berlakunya qiyamah. Begitu. Lepas tu duduk tangga mana? Duduk tangga ketiadaan qiyamah, tidak berlaku qiyamah, akal boleh terima. Berlakunya qiyamah, akal boleh terima. Itu yang panggil harus pada akal. Harus pada akal. Qiyamah, hak Tuhan tak nak peracur-peracur. Tidak berlakunya qiyamah, akal boleh terima. Tuhan kuasa kan? Ni tilik semata-mata akal. Ketiadaan qiyamah, akal boleh terima. Berlakunya qiyamah, akal boleh terima. Berarti qiyamah harus pada akal. Berlaku dan tidak berlaku. Ada ni. Kita pun tengok ayat Quran kata innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Quran kata qiyamah akan berlaku, tidak ada ragu baginya. Lepas tu pula Rasul datang cerita bab qiyamah. Rasul datang cerita bab qiyamah ni hak Tuhan belakalah ni. Hak rukun iman tu pula qiyamah. Quran pun ayat innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha.
kiamat akan berlaku, tidak ada ragu dah. Oh, tilik situ kok. Kita nilai kau akal balik. Kalau Aridi, kalau letang dengan Quran yang royak, Quran royak, kiamat berlaku, akal kata mana? Akal boleh terima tak ketiadaan kiamat? Akal boleh terima tak? Tak terima dah lah, sebab kalau ketiadaan kiamat, jadi bohong ayat Quran, mustahil. Jadi tilik situ wajib pada akal kiamat akan berlaku, tapi wajib akal aridi dia panggil. Aridi ni kita datangkan ayat Al-Quran depan kita. Sebab tadi ni kita cerita semata-mata dunia ni kiamat ke tidak. Hak tu juga dipanggil wajib syarak. Kiamat akan berlaku sebab Quran royak. Dan dipanggil juga wajib akal aridi. Tapi kalau ke hukum akal yang zati, yang sunguti, yang tuling, akal semata-mata akal. Tak seduduk datangkan ayat Quran lah, akal semata-mata. Ketiadaan kiamah dengan bahawa kiamah tidak berlaku, tergambar di akal sebab Tuhan kuasa. Berlaku kiamah, akal boleh terima, dah terima dua belah, dia panggil harus pada akal zati, dia panggil. Tapi kalau tilik kepada Quran dan hadis, wajib berlakunya kiamah. Itu hukum syarak yang dihantar oleh Allah. Kita pun berpegang kiamah akan berlaku. Itu hukum syarak taklifiyah. Berpegang pahala, tidak berpegang bukan kata berdosa, tidak sah iman. Itu kepada hukum syarak hak 5 perkara tu lah. Wajib, sunat, haram dan makruh. Jadi hak minggu ni jadi agak ke tak apalah. Tak boleh nak ikut pun sebenarnya. Hak tu dari segi ilmu je, dari segi hak kita pegangan kita. Dan kalau kita balik mikir balik dari segi hukum akal, memanglah boleh terima kedua-dua. Tapi kalau tilik pada Quran royak, tu tetap dah. Hak Tuhan tetap dah tu Quran royak. Hak yang kita pula beriman dengan kiamat, itu hukum syarak hak taklifiyah. Berpegang dijanjikan pahala, tidak berpegang kiamat berlaku, bukan kata dijanjikan seksa, bahkan tidak sah iman, kekal neraka selama-lamanya, waliazabillah. Tu pecahan-pecahan dia tu. Kita semabuk waktu je, tapi semabuk waktu tak belik waktu. Sebab pernah dia uji. Dia kuliah yang pertama. Kuliah pertama ni dia biasanya orang tak bawa kitab, dia hanya tazkirah. Kemudian kitab tu biasanya akan bincang kemudian macam kitab apa? Tazkirah. Dia pun tanya ahli jemaah qiyamah dari segi hukum akal. Qiyamah dari segi hukum akal. Hukum akal hak zati, hak balik kita pun. Jadi dia tanya dari segi hukum akal, berlakunya kiamah ni duduk tangga wajib akal, mustahil akal, atau duduk tangga harus akal? Jawab semua ada tu wajib akal lah. Termasuk tanya akidah, tanya hukum akal. Jawapan tak betul ni sebab hukum akal. Tapi jangan kata pula tempat tu akidah tak macam mana akidah orang sini. Hukum akal pun dah reti. Bang akidah pak tak ada tu.
Dia begitu berat sangat. Jadi hak kawan tu jawab ditukar dengan akidah. Dalam Quran royak kiamah berlaku tanpa ragu. Maka dari segi syarak wajib berlakunya kiamah. Sebab Quran royak gitu. Dari segi hukum syarak atas kita ni pula, wajib kita berpegang kiamat akan berlaku. Itu wajib syarak taklifiyah, kita berpegang. Pahala tidak berpegang, tidak sah iman. Jadi orang jawab hukum syarak, yang ustaz jemputan tu tanya hukum akal, jawapan tu tak betul. Tapi taklah kata kamu ni apa benda ni, hukum akal pun tak pandai ni. Akidah kamu macam mana? Bukan bab akidah. Tapi kalau saya buat pesen tu berkali, kena juga tepatnya berkali. Kau tanya molek-molek tadi tu, hukum dari segi hukum akal kiamat. Padahal tanya hukum akal, bukan tanya hukum syarak, bukan tanya rukun iman, bukan tanya akidah pegangan. Dia gini je. Dia peranan akal ni penting. Sebagai contoh lah, sebagai contoh. Kita nak hadapi orang bukan Islam, dia tidak percaya kepada ayat Al-Quran. Hadis Nabi tak percaya, hak ukur syarak datang dari Allah ayat Quran hadis, dia tak percaya. Yang kita duduk main kepada orang bukan Islam ni dari segi hukum akal. Hukum akal dulu. Hak ukur syarak dia tak percaya dah dari segi akal. Kamu boleh terima tak kalau dunia ni hancur? Dari segi akal boleh terima ke tak? Tak pernah berlaku tu ada. Akal boleh terima ke tak? Akal boleh terima lah. Dia kata dunia sekarang ni pun perjalanan dia pun tua dah. Kan dia kalau ni kan hak ilmu sains kan kata alam ni begitu begini ni. Kan dia orang ni kan buat cerita dah macam kiamah macam apa kawan kafir. Dari segi akal janji boleh terima je kiamah. Sebab dia kadang-kadang dia macam mustahil pada akal kiamah. Dah akal boleh terima kiamah. Pada ni akal boleh terima. Dunia hancur akal boleh terima. Tak apalah, duduk tangga tu akal boleh terima. Duduk tangga akal boleh terima tu barulah kita suruh pula Quran royak, hadis royak. Mudah-mudahan hak akal boleh terima kiamah ni, dia pun ambil, dia percaya lalu dah. Tu fungsi kepentingan hukum akal. Tanda ni. Hukum syarak Al-Quran memang tak ada dia orang kafir ni. Tapi orang kafir ni ada akal. Kita main akal dia. Tanda ni. Dari segi akal boleh terima tak dunia hancur? Dia pun ikut sains, betul akal boleh terima. Dah sudah, akal boleh terima sudah. Boleh terima dua belah. Kalau tak kiamat pun akal boleh terima, kiamat pun akal boleh terima. Apabila datang pula Quran royak ni, dia pun boleh terima pula hatinya percaya Quran royak. Hak akalnya harus je boleh berlaku kiamat. Bila Quran royak, dia ambil waktu, dia percaya. Tu. Ni kegunaan hukum akal. Kita ambil akal dulu untuk dia. Kita tak boleh suruh ayat Quran dulu sebab dia Al-Quran memang dia tak ambil. Orang kafir. Ni guna hukum akal. Tapi kalau macam kita ni, kita ingat tak ingat, kita sudah diajar beriman dengan qiyamah. Jadi dari segi hukum akal dia tak timbul di kitanya. Jadi murid kita ni pegangan.
Ada ni. Sebab kita ingat tak ingat di akidah kitanya, memang kita beriman dunia akan qiyamah. Kan ni? Lepas tu belakang tu pula, berapa pihak masjid awak keluar whiteboard lama ni? Berapa? Dah pihak masjid awak keluar whiteboard lama. Makrifah amah iman, makrifah khasah maqam ihsan. Ni memang hok bicara saya minggu lepas. Bicara minggu lepas. Minggu lepas kan saya bicara berkaitan dengan makrifah ada dua. Makrifah ammah, makrifah khasah. Makrifah ammah tu pergi kepada iman, makrifah khasah pergi kepada maqam ihsan. Anda ni pihak masjid waktu keluar whiteboard ni hak lama ni tak ada masalah. Cuma saya tengok tak cadang dah nak hurau hak makrifah ammah, makrifah khasah sebab kita sudah berkali-kali dah, bukan? Sudah berkali-kali. Jadi berkali-kali itu sebab realiti semasa. Realiti semasa ni ada bawakan yang campur antara makrifah hak iman dengan makrifah maqam ihsan. Ini makrifah aulia, makrifah para sahabah radhiyallahu anhum. Kalau kita bicara pun hanya untuk kita kenal. Makrifah aulia ni duduk macam mana, makrifah sahabat duduk macam nak kenal orang yang ahlillah. Tu je. Nak duduk tangga ni kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bicara hak syariah, Islam, iman, ihsan yang kita nak bicara. Maqam ihsan kurniaan, ihsan yang kita nak bicara. Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah, mengerjakan segala suruhan zahir dan batin. Hubungan kita dengan Allah, dalam keluarga kita ada kewajipan, dalam masyarakat kita ada kewajipan, dalam negara kita ada kewajipan. Itu hak ihsan. Kemudian ketaatan batin pula, panjang bicara. Hak ba ihsan. Kita bicara ihsan ni bicara hak perkara wajib. Tak bicara lagi perkara sunat, tariqah, perjalanan penyucian rohani dengan ibadah sunat. Semayang sunat ratus-ratus rakaat, membaca Al-Quran 2-3 kali khatam sekali, itu tariqah perjalanan penyucian rohani dengan selawat zikir. Itu panjang pula, ilmu lain pula tu. Cuma kita untuk dalam masyarakat ni kita nak tekan bab syariah, biar benar-benar kita hidup bersyariah. Keluarga kita keluarga hidup bersyariah, Islam, iman dan ihsan. Dari segi tauhid, fiqh, tasawuf clear, dari segi ilmu fardu ain, dan clear sempurna dari segi amal kitanya, diri, keluarga, masyarakat dan negara. Itu nak cerita bab syariah. Ni bab haqiqah maqam ihsan. Cuma yang saya sebut tu supaya kita kena berhati-hati sekarang. Gitu jelah. Ada. Kita tak perasan tu Abang Ibok tu dengan kita bicara minggu lepas. Dia sekarang ni orang, kita bicara hak syariah, Islam, iman dan ihsan. Kita tinggal ihsan satu tu, Islam, iman dan ihsan. Bicara hak ni hak ni tetap dah ni. Cuma bicara Islam, iman dan ihsan, pengabdian diri kita kepada Allah zahir dan batin, sekalian kewajipan baik. Memang di sinilah hak kita sakitnya. Sebab apa? Hak ni hak kita. Pandai ni. Hak kita hak ni. Kalau kata bab syariah, tanggungjawab kita dengan anak isteri. Hak ni sakitlah hak kita, sebab kita tidak menunaikan tanggungjawab. Ada apa nak sedap dengan ngajian ni? Dosa-dosa lampau wajib bertaubat. Itu syariah. Tinggal sembahyang wajib kena qada, itu syariah. Tinggal puasa wajib kena qada, itu syariah. Kita ada kesalahan dengan anak Adam, kita kena minta maaf dengan anak Adam, itu syariah. Ada ni. Kalau kita ada kesalahan dengan anak Adam dalam bab harta, kita banyak memperdayakan orang,
maka syariahnya wajib kita kena hadap balik dengan orang tu. Faham tak ni? Ni dia akan rasa macam payah, sukar. Sebab apa? Sebab hal diri. Dalam keadaan syariat dia tak ada, orang pun suruh dengan cerita bab maqam, cerita maqam aulia, maqam sahabat. Dia akan jadi cerita hal orang yang lebih-lebih. Rasa sedap lah sebab bukan kena kita. Ni hak banyak orang tertipu ni. Kita mengaji hak tinggi-tinggi, nak insaf diri. Dia mengaji tinggi-tinggi ni, hak diri dia tak mengaji. Akhirnya dia jadi selesa dengan cerita. Ni hak kena kata Ihya Ulumuddin, di antara ilmu yang tercela pada syarak. Mana ilmu tercela pada syarak? Dia duk mengaji ilmu yang dakik-dakik, yang halus-halus. Ilmu yang seni-seni. Dia duk mengaji. Ilmu yang kasar-kasar, ilmu asas-asas, ilmu zahir-zahir syariat dia tak mau mengaji. Itu tercela tu. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Sebab dia akan ajak rasa asyik. Lepas tu kadang-kadang dia mendakwa dirinya duduk situ pula. Tu habis lah tu. Sekarang ni banyak pasal tu. Dia beginilah. Kita bab syariat, bab tarekah, bab hakikah ni, syariat ni kita nak tu. Hakikah satu ilmu lain pula yang kita nak kena memahami sungguh-sungguh. Sebelum kita terjun dalam bidang hak tarekah. Dia tak boleh terjun gitu. Saya terjun, saya tengok betul salah. Awak nak nilai dengan apa? Nak nilai dengan ilmu syariah? Tak boleh. Kena nilai dengan ilmu hakikah, ilmu lain, bicara lain. Tu kata nisbah kita orang awam duduk sini ni duduk di syariah ni pun betul tak kita hidup bersyariah? Kita nilai, kita balik. Saya sebut minggu lepas tu, kita muhasabah diri kita sendiri. Berapa persen syariah yang kita tegakkan dalam diri kita? Berapa persen kau syariah yang kita tegakkan dalam keluarga kita ni, kita sendiri? Berapa persen? Bersyariah tak kita? Tu hak kita. Ada ni. Tinggal hak ni, ambil tarekah, ambil hakikah, didakwa di maqam. Habis ada benda. Sedap ni banyak Siapa aduk? Kita mengaji sifat 20, jalan kepada maqam makrifah khasah. Tidak. Kita mengaji sifat 20 untuk sah iman. Lepas sah iman, ihsan, pengabdian diri kepada Allah zahir batin sekaliannya. Selesai hak wajib. Selesai wajib pergi pada tarekah, perjalanan hak disunatkan. Lepas tu sampai di maqam ihsan tu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dicapu dah. Ngaji sifat 20 kerana untuk sampai kepada makrifah khasah. Dah. Ngaji sifat 20 untuk sah iman. Ihsan kita panjang lagi pembicaraan. Nak jadi kita bersyariah ni panjang lagi pembicaraan. Itu pembicaraan kita. Yang kita duk fokus belajar amal duk muhasabah. Ni hak berkaitan dengan syariah. Dia kadang-kadang dia perkara-perkara ni sebenarnya pembicaraan tarekah ke hakikah ke, kita kena letak molek. Secara umum kita letak syariah. Mana letak syariah tiga-tiga ni? Sebab itulah kita ni banyak perkara yang kita kena muhasabah. Kita kena cek balik betul ke tak betul kita ni. Orang mengajar kena cek balik. Sebab orang mengajar pun kena diperbetulkan juga. Orang belajar pun kena cek balik. Orang belajar pun kena diperbetulkan juga. Orang hak tak secara langsung tu, hak tu cara dia lah. Kita cerita ni orang mengajar, orang belajar, orang beramal. Kita kena banyak muhasabah. Kita kena perbetulkan diri kita. Orang mengajar dia kena perbetulkan. Nak mengajar kena lengkap ketiga-tiga. Tauhid, fiqh, tasawuf. Bukan hanya cerita tauhid semata-mata,
Bukan pergi mana tempat pekoh semata-mata, bukan pergi mana tempat tasawuf semata-mata. Tu mengajar apa seumpama tu? Melainkan di tempat yang kita pergi tu sudah ada. Okeylah, kita ambil hak belum ada. Mana orang mengajar ni pun dia perlu diperbetulkan. Sebab kadang-kadang pergi, saya nak baca kitab pekoh. Pihak masjid kata, kita pekoh ni ada dua orang ustaz dah. Kita ada 2 orang ustaz dah pekoh ni. Kita cadang nak cari tauhid ke? Oh, saya tauhid tak berapa pandai, kalau pekoh boleh lah. Oh, ada kot pesen tu. Jadi nak mengajar macam mana kalau tauhid tak berapa pandai? Saya pandai pekoh. Orang nak mengajar orang ni fardu ain tauhid pekoh tasawuf dia kena beres. Kita pula nak minta mengajar tauhid, bukan tauhid dalam-dalam, tauhid fardu ain je. Takkan jawab saya tauhid fardu ain dah pandai. Balik awal gitu. Badan. Maknanya kita mengajar sendiri pun perlu diperbetulkan. Kita nak tasawuf semata-mata, tauhidnya di mana? Pekohnya di mana? Di tempat tu ada 2 malang dah tauhid, kita nak pergi ajar tauhid juga. Dah pekohnya di mana? Tasawufnya di mana hak tu? Orang mengajar. Ni hak syariat kita ni. Orang belajar gitu juga. Samalah orang belajar. Atas diri masing-masing lah. Atas keluarga masing-masing. Diri kita ilmu tauhid macam mana? Keluarga kita ilmu tauhid macam mana? Ilmu pekoh, ilmu tasawuf fardu ain. Tasawuf fardu ain ni bukan nak tasawuf hakikah no. Tu kita belajar peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama ni peringkat syariah. Biar kita letak molek. Hak bab makrifah ni permulaan agama kita. Permulaan agama yang kita kena bawa ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita semayang belaka. Tapi macam mana dengan makrifah khasah, makrifah ammah, permulaan agama macam mana? Akidah anak bini kita macam mana? Keenam rukun iman anak bini kita macam mana? Ni. Kemudian keluarga kita semayang bang belaka, ilmu semayang macam mana? Kemudian ilmu bab ketaatan batin tasawuf fardu ain macam mana? Ni atas kita lepas orang belajar yang perlu diperbetulkan. Kita nak fokus pula pada amal. Amal pun kita kena atur molek. Tak kena atur molek bab amal. Tanggungjawab kita kena atur molek dalam bab amal. Ni hak syariat kita, duduk main duduk ngaji, duduk hak kita ni. Ni hak dah penak ni. Sebab apa? Lambat sapa ke Tuhan. Nak sapa atas. Maqam hakikah, maqam ihsan lambat dia kata. Dia pun romo ambil dia tinggal hak syariah, tak ada apa. Dia sekarang ni yalah kadang-kadang bunyi tasawuf. Dia tasawuf ni tasawuf tinggi-tinggi. Tapi hak tukang mengajar dakwa diri, hak tukang mengaji dakwa diri. Tu kita faham-faham lah. Dakwa diri. Alim ni alim hati. Orang duk ngajar-ngajar syariat tu alim lidah. Dia alim hati. Kemudian kita mengaji banyak kitab. Banyak kitab. Mengaji macam mana banyak kitab? Kita duduk pondok, memanglah kalau tauhid banyak kitab kalau pondok. Fiqh banyak kitab. Tasawuf fardu ain pun banyak kitab. Tasawuf hakikah pun kita mengaji. Mengaji sungguh daripada kulit hadapan sampai kulit belakang kita orang pondok. Orang hak mengaji, ada mengaji banyak kitab ni mengaji macam mana? Tapi tasawuf tinggi punya cerita, tapi sombong. Tu kita kena faham lah. Faham dah ni? Saya dulu yalah bab belajar lah.
Alhamdulillah lah Allah Ta'ala beri peluang. Ngaji tak lama pun celeh pun dah lah ngaji 3-4 pondok. Celeh tak ngaji lama tapi 4 pondok boleh lah 4 pondok. Mula-mula pondok tu Haji Abah Tok Jiring. Belah mana belah ni tau. Kita masjid belah ni tau. Belah ni. Pondok tu Haji Abah. Orang sekarang ni dak kenal, orang tua-tua tahulah. Pondok tu Haji Abah ni belakang ni je, dalam 1 kilometer je. Sebelum saya masuk sekolah Pondok Haji Abah, saya sekolah Arab Tok Jiring. Asrama saya duduk ni jalan besar. Ni kok mana jalan Dia masuk tu, masuk. Belah kanan tu ada kedai sup. Ayah orang Jimmy berhenti minum tu kan. Kedai sup tu. Lepas tu ada jalan masuk ke kanan. Lepas tu ada rumah. Itu asrama saya duduk dulu setahun, tingkatan 1 dalam ni. Kemudian saya pindah ke Pondok Pasir Tumbuh. Sempat dengan almarhum Tok Ayah Shing. Kita panggil Ayah Shing lah. Tok Ayah Shing. Dia Tok Guru ni panggil ayah. Kalau ustaz kanan kita panggil abang. Gitu je. Abang Mak, Abang Loh. Ni Tok Guru ni belaka. Tapi kalau hak Tok Guru besar kita panggil ayah. Hak terdahulunya almarhum Ayah Pa, Ayah Zik tu saya tak sempat. Tapi ayah juga. Kalau saya sempat dengan Tok Ayah Shing. Ayah juga. Hak Abang Mak, Abang Loh ni kit ustaz kanan. Tapi panggil abang je. Sekarang ni orang panggil tuan guru lah, sebab tak ada tuan guru asal tu. Kemudian saya mengaji dengan Baba M sepanjang. Kemudian terakhir di Pondok Kerandang dengan Baba Najmuddin. Sempatlah 4 pondok. Jadi bab belajar adalah sedikit pengalaman. Kemudian dalam belajar tu sendiri saya banyak pergi kok luar. Pergi kok luar ni setengah tu disuruh kita cermat. Sebab terkadang kok luar ni lah yang kadang-kadang kita jadi terpesong. Kita duduk pondok, tapi oleh kerana kita loba nak mengaji, jadi banyak pergi kok luar. Kita loba nak beramal. Mana ada zikir tarekat di mana-mana, malam minggu kita pergi. Tapi saya jarang sentuh bab tarekat dalam pengajian saya. Situ kita boleh bercakap secara peribadi. Sebab pengalaman banyak. Dalam bab tarekat ni pengalaman banyak. Sebab apa? Sebab banyak duk cari kok luar. Hak yang dibimbangi oleh Tok Guru. Sebab kok luar ni kita tak boleh nak nilai. Kemudian saya mengaji hikam dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru. Barulah nak bertarekat biar betul-betul kita memahami ilmu tarekat. Yang mana kita kenal tarekat yang sebenar macam mana, guru yang sebenar macam mana, kita sendiri. Bukan kita pergi terjun kemudian kita pun tak ada asah. Ilmu syariat kita ada. Ilmu syariat ni beres, tapi tidak boleh menilai. Dia kena ada ilmu tarekat ni pula. Pada ni. Ni hak pesanan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru. Situ barulah. Kita mana sudah dinasihati apa semua, barulah kita muhasabah balik, kena kira balik. Ada ni. Pengalaman tu banyak. Orang sekarang ni dia terjun je. Yang satu lagi yang penting-pentingnya, kita kena nilai kita ilmu syariah macam mana. Kalau kok masyarakat, ilmu syariah pun tak lepas. Ni banyak berlaku. Ni bukan. Ada ni. Sebab dia dalam pengajian sekalipun boleh jadi macam-macam di dalam tu. Sebab kadang-kadang orang belajar ni dia gopoh. Dia gopoh, dia cari kod luar. Walaupun Tok Guru pesan berhati-hati, dia beramal. Jadi isim kita duduk mengaji kita, dia duduk mengatik belakang. Hidup mengatik belakang tu yang ni sampai masa zauk. Tapi dia bukan sebenar ni, bukan zauk yang sebenar. Tu hak tipu daya. Akhirnya jadi isim. Akhirnya berjalan kaki. Daripada Pondok Kerandang sampai Kota Baru berjalan kaki pergi balik. Akhirnya sampai masa, sampai ajar kemalangan lah. Dah berjalan kaki siang malam sampai masa. Yang dipersalahkan pondok. Kenapa tuan guru apa dia ngaji kat luar? Dia bukan Tok Guru bawa. Tapi orang keluarga ni akan
Pergi duduk pondok, anak aku jadi gila. Dia letak ke pondok. Padahal kok luar. Yang mana tu guru nasihat dah, jangan. Tapi tak mau dengar nasihat tu guru, sebab lambat sampai ke Tuhan, nak cepat. Ni pelajar pondok sendiri ni. Ya. Jadi kita ni gak payahlah, kita jangan duk gopo. Kita orang ada ilmu, belajar ilmu syariah pun kita kena nilai pula. Kita belajar ilmu syariah ni, keikhlasan kita tinggi setinggi mana kita belajar. Kita belajar ilmu syariah, duduk pondok. Kenapa? Kerana nak masyhur ke, kerana nak jadi orang terkehadapan ke. Kita ngaji sekolah kenapa? Nak sijil, nak kerja ke, nak pakat ke? Hak tu kena nilai dulu keikhlasan kita belajar tu. Lepas tu kita belajar pondok ke sekolah ke, lengkap dah 3 ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Lengkap dah amal kita syariah ni. Nak cerita bab tarekat apa semua tu. Lepas tu kadang-kadang saya peringat sebab saya menempuhi bagai-bagai dah. Jumpa dengan yang hak sebenar, jumpa hak tak sebenar. Tapi kalau kita mengaji dengan guru yang sebenar, contohnya bicara bab ilmu tasawuf yang sebenar, ilmu tasawuf hakikat tinggi-tinggi, kita mengaji memang kita akan insaf diri. Tak ada nak sahur-sahur, tak ada. Tu guru sendiri betul-betul tawaduk, bukan cakap tawaduk. Cakap tawaduk diri angkuh tu bukan, tu cakap saja. Ini tawaduk sungguh-sungguh tu guru pun. Pada ni kita jumpa luar tu kadang-kadang, dia mari tu guru ada satu program, dia mari duduk biar pondok kita, dia mari duduk biar pondok tupang nak ada program ni. Kita pun jadi sebersalah, nak buat macam mana ni, nak lebih-lebih kan dia tuan guru, nak buat lebih-lebih dia tawaduk seumpama tu. Jadi kita pun jadi apa, selahbah. Ni hak tu guru yang sebenar. Anak murid dia akan jakit keberkatan tuan guru ni. Anak murid pun sama, tawaduk. Ngaji lama mana pun tawaduk anak murid insaf diri, tak ada nak cerita tinggi-tinggi. Dia ngaji kita hikam, kita adurun napih, tapi tak ada dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah mengaji dengan orang hok bukan sebenar, tapi cerita sedap. Anak murid orang termuka-muka, tapi cakap tinggi. Hok mengajar pun cakap tinggi, tapi cerita tawaduk. Jangan riak, jangan ujuk, jangan takabur. Tapi kalau orang puji, naik akak lalu dah. Saya dipuji oleh orang ni. Tapi kalau ditegur, habis. Ditegur habis. Tak boleh terima tegaran. Itu orang sombong. Bila ditegur, dipandang hina pula orang, itu orang alim lidah, bukan alim hati. Dia tak faham bab kita ni, hak bicara bab kesucian rohani ni. Situ nampak lalu dah. Tapi hak mengaji pula memang cakap lebih semua. Kalau tulis FB ke, cerita bab makrifah khasah semua, cerita ni semua. Jangan riak, kita hati kita bersama lah. Jangan riak. Riak ni macam peseng riak ni. Riak kalau dalam kitab pandang bagi hati ke, ada riak dengan pakaian. Pakaian nak nampak macam orang zuhud je. Ada riak dengan kelakuan. Ada orang kok jalan tunduk je. Ada riak dengan amalan. Orang ada nak rokok sujud lama je. Ada riak dengan perkataan. Kita nak cakap biar cakap agama sikit, biar tinggi-tinggi bunyi, biar orang kata orang ahli agama. Sama juga orang riak dalam FB, duk cerita tinggi-tinggi buat apa. Ni riak dalam FB pula. Ni pada ni. Tapi cerita bab hak tinggi, tapi tidak ada hak ni. Makna tidak ada tandaan hak keberkatan ilmu yang sebenar. Sebab itulah tu guru sebutlah, kalau duk mengajar tasawuf bunyi tinggi-tinggi, tapi kalau tuang tu serta dengan riak, wujud takabur, hak ngaji pun lebih kurang sebalah. Faham-faham dia kata. Sama macam dia kata, contoh orang jual obat gatal. Orang jual obat gatal, hak tu kan jual tu duk garu semua, perang duk garu. Obat gatal saya ni bagus kalau pakai obat gatal saya ni, tapi tuan duk garu. Faham-faham gitulah. Nak cerita tasawuf tinggi-tinggi, riak wujud takabur pun tak lepas. Faham tak ni? Sebab saya lalui belakang tu. Hak guru yang sebenar, keberkatan dia, keberkatan ilmu yang dia ajar. Hak tak sebenar ni, kita
dak diajar ni hok tinggi. Jadi kita pun rasa macam kita dah kita dah. Padahal kita hok makam syariah ni pun amalan syariah ni, hidup bersyariah ni, hidup beragama ni. Buat tarekah tu bicara lain pula, ilmu lain pula. Cuma hok saya sebut minggu lepasnya, kita duk ngaji makrifat ammah, bercara bab iman, kepercayaan sepenuhnya dengan bahawa jazam di hati, i'tiqad yang putus di hati, sebenar berdalil. Ni kita bicara kitab Faridatul Faraid ni. Makrifah khasah ni, ni dengan syuhud, dengan zauq, wujdan. Ni bicara kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Memang saya sebut berulang-ulang sebab selain daripada hak saya tempuhi hak pengajaran yang tak sebenar, dan memang realiti masyarakat sampai sekarang pun banyak hak bawakan yang campur antara i'tiqadiyun pegangan dengan syuhudiyun kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, tu hak bahagian masing-masing. Hak bahagian kitanya, kita nak ngaji fardhu-ain molek tauhid, kitab Faridatul Faraid ni kita hadam molek, fardhu-ain beres. Bukan dah kitab Faridatul Faraid ni sebahagiannya sudah fardu kifayah. Kita ngaji molek fardhu-ain fiqh bab semayang, kita ngaji molek fardhu-ain tasawuf bab pembicaraan, sekurang-kurangnya kitab penawar bagi hati. Pembicaraan 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian. Ni hak yang kita belajar amal diri kita dan keluarga kita. Ada diri kita dan keluarga kita. Orang cakap lebih-lebih ni syariat dia pun tak lepas, anak bini pun cukar cemaking. Dia cakap tinggi, anak bini pun cukar cemaking. Ni kita boleh tengok ni. Ni bukan. Ni bukan. Pada ni kita buat sebagai penilaian untuk diri kita. Kita jaga untuk perjalanan, biar kita betul-betul jalanan bersyariah yang sebenar, Islam, iman, ihsan, tauhid, syariat zahir, syariat batin, lengkap ilmu serta dengan amal. Kemudian hak kita bicara tadi hak wajib akal apa semua, wajib syarak. Kemudian akan bicara pula hukum adah. Walaupun dalam kitab Faridah ni tak ada hukum adah, saya akan bicara jugalah. Termasuk tadi saya bicara bab wajib syarak, hak Quran royak apa semua, saya akan bicara balik tu. Biarlah tak ada dalam kitab Faridah ni pun. Sebab dalam kitab Faridah ni betul-betul diambil hak pembicaraan kita aja. Wajib pada syarak. Permulaan yang wajib pada syarak. Apa dia wajib pada syarak? Digi pada hak wajib taklifiyah tu. Mengenal Allah, mengenal akan sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah pada akal dan bagi Rasul pada akal. Dia pun hanya pergi kepada hukum akal yang 3. Mana bicara tu mana betul-betul kodoh-kodoh je. Tapi kita pela-pelalah kita mengaji, kita tambah sikit. Tapi tambah banyak-banyak tu tak reti pun tak kata berdosa. Pada ni tak reti pun tak kata berdosa tu. Sebab kita sebenarnya tak reti ni sebuah pembahagian saja. Hak akidah kita tu tak ada. Hak akidah kitanya cuma pembahagian tu. Tapi kita ni kira mengaji biar agak bukan qada fardhu ain lah, kita naik lebih sikit. Walaupun kitab ni kitab Faridatul Faraid, kitab permulaan, kita kena tambah sikit pada ni. Bukan duk tangga fardhu ain semata. Badi kita sama baliklah berkaitan dengan erti wajib pada akal, erti mustahil pada akal, dan harus